Terima kasih kerana menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, peluang Anwar Musa jadi Presiden UMNO makin cerah. Ini panas berita sepenuhnya. Nama Anwar Musa yang memang sedia popular sekali lagi jadi sebutan serta bualan ramai sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan semalam. Jika sebelum ini namanya kerap kali muncul kerana kritikannya terhadap UMNO dan Ahmad Zahid Hamidi serta kecondongannya terhadap bersatu, terutama setelah dipecat sebagai Setiausaha Agung BN, kali ini namanya menjadi bualan berikutan ramainya orang politik daripada UMNO diberikan gelaran datuk sempena sambutan Hari Wilayah tahun ini. Jumlah gelaran datuk yang diberikan tahun ini bukan jumlah lebih ramai berbanding era PH sebelum ini, malah lebih tinggi berbanding era BN, termasuk ketika Tengku Adnan Tengku Mansur yang agak lama memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Lebih daripada itu, berbeza dengan amalan semua negeri lain, termasuk di wilayah persekutuan sebelum ini di mana senarai penerima datuk biasanya akan dikeluarkan melalui kenyataan media oleh kerajaan negeri sendiri. Sebaliknya, untuk pertama kali, Anwar sendiri selaku Menteri Wilayah Persekutuan mengadakan sidang akbar khas dan mengedarkan kepada media senarai penerima darjah kebesaran, pingat dan bintang pada tahun ini. Apa tujuan Anwar berbuat demikian? Meskipun semua orang tahu nama-nama penerima segala gelaran datuk itu adalah kuasa Menteri Wilayah Persekutuan, tetapi adakah dengan membuat sidang media khas itu menunjukkan Anwar mahu menunjukkan kepada semua orang bahawa beliaulah yang berkuasa dan menentukan pemberian bergelar di Wilayah Persekutuan ini? Tapi untuk apa beliau berbuat demikian sambil penerima daripada kalangan pemegang jawatan dalam UMNO pula adalah tinggi, sedangkan sejak PN membentuk kerajaan pada Mac 2020 lalu, negara tidak putus-putus dilanda PKP yang bersambung-sambung akibat COVID-19. Apakah dengan lebih banyak duduk di rumah saja pun mereka itu tak terbilang juga jasa dan sumbangannya kepada masyarakat? Atau apakah pemberian gelaran kali ini bukan kerana mereka ada jasa atau sumbangan, tetapi disebabkan ada undi semata-mata? Jika begitu, Anwar mahu bertanding jawatan apa sebenarnya? Sebelum ini, pemimpin yang terkenal dengan banyak memberi gelaran datuk kepada UMNO ialah Ali Rustam, sekarang merupakan yang di Pertuan Negeri Melaka ketika beliau memegang jawatan Ketua Menteri di negeri tersebut. Setiap tahun berduyun-duyun pemimpin UMNO daripada seluruh negara menerima gelaran datuk daripada beliau. Disebabkan kemurahan hatinya, Ali Rustam itu ketika beliau menawarkan diri bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO berlawan dengan Muhyiddin pada tahun 2009, dari segi gelombang sokongan yang diterimanya, beliau dijangka mudah memenangi pertandingan tersebut sejak awal lagi. Namun demikian, di saat akhir beliau disekat daripada bertanding kerana didapati bersalah dalam amalan politik wang. Ali Rustam bagaimanapun tidak dikenakan apa-apa tindakan lain seperti gantung jawatan, gantung keahlian atau jawatannya dalam UMNO dilucutkan, tetapi hanya dilarang meneruskan cabarannya kepada Muhyiddin. Ketika itu, wujud tanggapan bahawa Ali Rustam sengaja disekat bertanding untuk memberi laluan mudah kepada Muhyiddin menjadi timbalan Presiden UMNO untuk digandingkan dengan Najib Razak. Dua sebab dikaitkan mengapa tindakan itu dilakukan. Pertama, untuk membalas budi Muhyiddin yang sebelum itu membuat gesaan di Singapura agar Tun Abdullah Badowi lebih awal meletakkan atau melakukan peralihan kuasa kepada Najib. Dan kedua, untuk memudahkan pengisian jawatan timbalan Perdana Menteri lantaran Ali Rustam pada waktu itu sedang menyandang jawatan Ketua Menteri Melaka. Berikutan kejayaan muda Muhyiddin mengisi jawatan timbalan Presiden UMNO setelah menewaskan Muhammad Taib, beliau kemudiannya terus dilantik sebagai pemimpin nombor 2 dalam kerajaan bergandingan dengan Najib selaku Perdana Menteri. Andai Ali Rustam tidak disekat daripada bertanding pada tahun 2009 itu, beliau dilihat lebih berpeluang besar untuk menang dan jika itu berlaku,
Muhyiddin tidak mungkin berpeluang mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri. Pokoknya, selain Presiden Ali Rustam sendiri yang peramah dan mudah didekati, tindakannya mendatukkan ramai pemimpin-pemimpin UMNO seluruh negara adalah antara sebab beliau menerima sokongan yang menyeluruh dan hampir menjadi pemimpin nomor 2 dalam UMNO. Hanya kerana beliau disekat dan kemudian kalah pula bertanding di Parlimen Bukit Katil pada PRU 2013 kepada Samsul Iskandar Muhammad Akin, nama Ali Rustam akhirnya terus merudum sehinggalah hanya pada Jun 2020 lalu berikutan perubahan kerajaan negeri Melaka yang menyusul setelah Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Beliau dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka menggantikan Tun Khalil Yaakob. Dalam hal ini, apakah dengan memberi banyak gelaran datuk di wilayah persekutuan tahun ini, beliau tidak sampai setahun berkhidmat sebagai Menteri Wilayah Persekutuan ini merupakan tanda yang semakin pasti Anwar akan menentang Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dalam pemilihan parti yang dijangka tahun ini. Apatah lagi dalam klaster menteri daripada UMNO berbanding Hisamuddin Hussein dan Khairi Jamaluddin yang turut disebut-sebut akan turut bertanding jawatan Presiden UMNO. Hanya Anwar yang ada lebih keupayaan atas jawatannya dalam kerajaan untuk memberi pelbagai nikmat kepada pemimpin UMNO yang rata-ratanya memang dahagakan gelaran penghormatan serta kekayaan melalui perjuangan agama, bangsa dan negara bersama UMNO. Ditulis oleh sahbudin.com 2 Februari 2020. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.